Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya amin. rabbal alamin. Masya Allah. Dapat dengar suara wak. Wak memang kita rasa seronok lah. Kalau tak dengar suara wak tu maknanya ada something wrong lah. Alhamdulillah. Dah cas dah energi pagi ni. Alhamdulillah. Malam tadi dia punya bateri lambat cas. Nak cara langsung dah. Nak cas langsung. Wait habis. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah pagi ni semua dah sarapan? Belum. Allah. Belum laju yang cakap belum. Tapi dia punya bateri nampak penuh. Masya-Allah hebatlah. Sarapan belum. Okey, perjalanan kita hari ini insya-Allah kita ke Hudaibiyah sahaja. Kerana muzium tak ada kebenaran. So kita ke Hudaibiyah. Lagipun kat muzium tu bagi saya tak ada apa yang menarik. Dulu dia bagi Quran, kita pergi ziarah muzium, kemudian dia bagi Quran, bagi air. Sekarang tak ada. Quran tu jarang-jarang, kadang-kadang. Baik. So, kita terus ke Hudaibiyah sahaja. Walau bagaimana kita ada satu muzium yang lain. Tapi kalau pergi muzium sana, kita akan tambah lagi sejam masa kita. So, kalau nak balik Zuhur nanti lambat lah. Dan muzium tu berbayar, masih bayar 3 rial satu orang. Dan bagi saya muzium tu pun sebenarnya tak berapa nak tu sangatlah, padat juga muzium tu. Walau bagaimanapun, insya-Allah yang penting kalau kita ke muzium, kita akan pendek masa di Hudaibiyah. Kalau kita ke Hudaibiyah terus, masa kita mau beli belah. Tu aja. Cakap terus terang. Cakap terus. Cakap terang. Kalau pergi muzium akan pendek masa di Hudaibiyah. Kalau tak pergi muzium, kita ada masa mencukupi pun tak cukup lagi untuk kita membeli di Hudaibiyah. Untuk pergi ke melontar. Dia memang di tu dia cukup kuat juga. Nak dapatkan susu unta pun ada kat situ. Alhamdulillah. Boleh beli dalam 5 rial. Itu 5 rial. Kadang dia jual 10 rial satu. Naik harga dah sekarang. Okay. Maknanya kalau dapat 5 rial, alhamdulillah. Kalau dapat 10 rial itu standard. Ini naik Anjum ni kan? Naik Anjum. Tengoklah kita tengok Anjum, ya Allah. Anjum sana. Saya ada jemaah saya yang duduk di Syaza ni, baru sampai malam tadi, yang saya uruskan visa untuk dia, DIY punya orang. Dia duduk kat sini. Masya Allah. Nanti kalau kita buat DIY pun kita cari yang dekat-dekat lah. DIY pula kan. Yang ni hotel. Yang ni hotel Anjum, ya Allah. Sedapnya. Anjum. Saya akan datang 16 Februari saya duduk di sini nanti. 16 Februari saya duduk di sini. InsyaAllah. Kembali kepada yang asal. Silih pulang ke dagang. Dagang ke gagang? Dagang. Nasi dagang. Nasi dagang. Masya. Okey, insyaAllah. Jadi kita hanya ada satu tempat, iaitu di Hudaibiyah, yang merupakan tempat miqat umrah, yang juga antara tempat miqat umrah di sekitar Tanah Haram. Okey. Miqat umrah yang seterusnya ialah Ji'ranah, dan yang paling dekat adalah miqat umrah Tan'im ataupun dinamakan Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Baik. ايش في هذا؟ Aja dia punya majlis perbandaran. Tak ada kerja nak nyaman. Bandaraya. Bandaraya. Tak ada kerja, jalan biasa pun nak itu juga. La ilaha illallah, macam-macam hal. Dengan dipanggil keperitan ekonomi .
Tengok Teh Ajum, ya Allah. Ya Allah. Makan dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tabarakallah. Masya Allah. Hidup pun nyenyak, Masya Allah kan. Anjum Hotel. Okey. Baik. Tadi saya kongsikan antara miqat umrah yang di apa nama ni, kalau di Tan'im, miqat umrah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mana beliau datang untuk melakukan ibadat haji pada tahun ke-8 ke-10 haji Hajjatul Wada, kan, tahun ke-10. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Aisyah masa tu antara orang yang dapat cabutan. Maksudnya setiap kali Nabi nak bermusafir, Nabi akan gunakan undian siapa yang keluar. Ikut giliran lah. Yang dah pergi, okey, tak boleh buat undian lah. Baik. Jadi pada masa haji, Aisyah yang terpilih dan Nabi bawa Aisyah serta seorang lagi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai dengan Aisyah di sini, tiba-tiba Aisyah datang bulan. Oleh sebab itu menangislah Aisyah, menangis. Nabi SAW tanya, "Wahai Aisyah, kenapa menangis?" Lalu Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, terjadi apa yang terjadi yang ditentukan oleh Allah." Lalu Nabi sebut apa dia? Kenapa nak bersedih di atas ketetapan Allah Subhanahu Taala. Jadi ya Humairah. Lalu Nabi SAW bagi tahu lagi, "If'ali kulla syai'in ma 'ada tawaf." Wahai Aisyah, kamu masih boleh buat semua ibadat lain kecuali tawaf aja tak boleh buat. Mana dalam ibadat haji kan ada yang wajib, ada yang rukun. Rukun yang tawaf aja tak boleh buat. Yang lain buat, boleh buat. Iaitu sa'i boleh buat awal kan. Lepas tu apa nama ni? Wuku boleh. Kemudian yang lain semua boleh. Sehinggalah apa nama ni? Aisyah radhiyallahu anha suci, Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemani Aisyah keluar daripada kota Mekah ataupun daripada tanah haram menuju ke Tan'im untuk bermiqat di situ dan patah balik serta siapkan sempurnakan tawaf. Baik. Jadi kita yang niat bersyarat bagi wanita ada beberapa persoalan ataupun masalah. Yang paling mudah sekali yang niat bersyarat ialah apabila niat bersyarat dengan ta'yin ataupun kita sebut secara khusus, contohnya sekiranya ada halangan dalam perjalanan ini, maknanya dalam perjalanan masa dia buat tu, dan halangan tu adalah period belum kering lagi, maka halal bagiku, mana aku menjadi halal. Baik, menjadi halal tu maknanya dia dah auto sampai ke Mekah dalam tempoh dalam tempoh 24 jam ke, ataupun dalam tempoh dia sampai ke Mekah, ngam-ngam sampai di Mekah, dalam tempoh dia bersiap nak pergi tawaf pun belum tu lagi, maka auto halal. Itu antara yang paling mudah, tetapi ramai yang tak berapa nak sarankan kepada itu. Sebab apa dia? Sebab nampak macam alah mudah sangatlah buat macam tu. Sabar dulu, tak ada kesabaran kan. Jadi wanita boleh niat begitu, lelaki tak adalah, sebab lelaki tak datang bulan pun. Jadi tak ada niat macam tu kan, buat datang yang lain. Datang yang lain. Baik. Niat bersyarat. Ada yang niat bersyarat maknanya sekiranya ada halangan, Tak baik. ada baik. Sekiranya ada halangan, maka halangan apa dia? Halangan sepanjang berada di tanah suci, maknanya duduk di tanah suci itu 3-4 hari belum kering lagi, maka aku halal. Baik, maknanya dekat nak balik masih belum kering, maka dia barulah halal. Gitu. Ada yang jenis niat sekiranya ada halangan, contohnya orang yang period dia panjang 8 hari ataupun lebih daripada tu, 7-8 hari period dia, maka kalaulah dia punya niat dia sekiranya ada halangan ataupun period ku belum habis, maka halal bagiku. Halal tu dengan erti kata, atau kalau dia sebut maka aku bertahallul, maka dia punya kesan dia lain. Sekiranya ada halangan, sehinggalah hari perjalanan balik, maka aku bertahallul, maka dia wajib bertahallul. Wajib bertahallul
sama ada tahallul dengan sembelih kambing ataupun dia menggunakan pakai mazhab Hanafi, iaitu dengan dia pergi tawaf walaupun dalam keadaan period tawaf, dan dia wajib sembelih seekor kambing, dipanggil dam, takhir takdir. Okay. Jadi ramai yang sekarang ini menggunakan pakai mazhab Hanafi, iaitu dengan pergi tawaf dan sa'i, kemudian dia bayar dam. Bayar dam je, habis daripada bayar baik tak payah. Dalam ibadat jangan rasa rugi kita mengeluarkan duit, itu aja. Walaupun naik skuter sekali lagi kan, naik skuter pula, nah, mahal lah. Nah, tapi kalau kita niat kita keluarkan duit untuk ibadat, itu yang disebut oleh Allah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu belanjakan untuk kebaikan, maka Allah akan ganti balik. Allah ganti sama ke? Allah ganti tak sama, Allah ganti lebih lagi. Itu konsep kita. Dan itulah yang saya praktikkan. Walaupun saya tak mampu nak tawaf di itu, tak mampu tawaf di mataf dengan pakai ihram, kita kena naik nak jalan tak larat, kena bayar naik skuter, maka kita yakin ada rezeki Allah akan bagi. Itu bagi saya. Bagi orang lain mungkin lain pandangan dia kan. Mungkin keterbatasan kewangan, dan juga dia rasa lain, feel tak berapa nak feel, itu terpulanglah. Ya. Baik. Walau bagaimanapun, miqat tadi saya sebut miqat Aisyah radhiyallahu anha dan Masjid Aisyah ataupun Tan'im berhampiran dengan Masjid Tan'im, lebih kurang dalam 10 km daripada Masjid Tan'im adanya kubur isteri Rasulullah Ummul Mukminin Maimunah. Ummul Mukminin Maimunah. Okey. Orang Kelantan dia panggil mudah aja, Maimunah. Panggil mudah begitu je kan. Itu untuk orang Kelantan tak apalah kan. Dia punya panggilan dia. Ya Maimunah, alhamdulillah. Jadi Nabi, kenapa Maimunah dia wasiatkan supaya dikebumikan di situ, kerana di situlah dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam perjalanan untuk mengerjakan ibadat umrah. Maka dia berkahwin kat situ dengan Maimunah, yang menjadi satu hukum pula perbincangan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i berkenaan dengan hukum ketika dalam keadaan ihram. Kan? Baik. Walau bagaimanapun perbezaan hadis saya tak nak cerita. Yang penting lebih kurang 10 km daripada situ adanya makam Maimunah. Dan juga di Tan'im, cerita pasal Tan'im Hudaybiyah tak cerita lagi. Sebab satu-satu sejarah tu banyak, kita nak kongsikan banyak benda. Sebab kita tak pergi Tan'im, Hudaybiyah kita pergi sekali lagi. So saya cerita kongsian insya-Allah. Baik. Berkenaan dengan di Tan'im berlaku peristiwa pembunuhan seorang sahabat Nabi yang namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Baik. Khabbab ini antara penghafal Al-Quran yang dihantar oleh Nabi SAW untuk mengajar satu kabilah ataupun bani yang dikatakan peluk agama Islam. Maka mereka minta dihantar guru-guru Quran untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak tempatan. Baik. Tapi mereka ditipu dan juga dipanggil ghadar, dikhianati, kemudian ditangkap oleh Quraisy secara ringkas. Kemudian dia dijual kepada salah seorang daripada anak musyrikin Mekah, yang mana bapa dia tadi terbunuh dalam perang Badar. Orang yang bunuh tu adalah nama dia Khabbab tu. Lalu dia beli dan dia penjarakan, dan dia nak bunuh di khalayak ramai. Jadi ketika dalam hari yang dijanjikan itu, Khabbab dia minta untuk berdandan, untuk dia panggil rapikan janggut dia, sebab dia kata dia nak bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan smart, keadaan ialah segak gitu. So dia tak nak kusut masai. Dia minta dia panggil apa nama ni, Musa, pencukur, dan juga dia cukur cermin. Baik. Jadi ketika dia lakukan dia punya nak cukur, nak apa semua, tiba-tiba anak kepada yang beli dia tadi datang ke tempat dia, dan isteri yang nampak anak dia pergi ke tempat Khabbab dalam keadaan Khabbab pegang pisau tadi,
Dia menjerit. Nah, pasal apa dia? Bimbang anak dia nanti tangkap oleh Khabbab, kemudian apa nama ni, dibunuh. So Khabbab kata, jangan menjerit sebegitu sebab mungkin kamu fikir aku akan apa-apakan anak kamu, tapi aku adalah orang Islam. Orang Islam dia tidak akan cederakan wanita, tidak akan cederakan kanak-kanak. Tidak akan wanita dan juga kanak-kanak. Dan orang tua wal mustadhafin. Baik. Lalu setelah Khabbab bersiap dan dia minta izin dengan, dia panggil tuan yang beli tadi, orang yang beli tadi, untuk solat 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau kita tak tahulah solat apa, tapi dia solat 2 rakaat dan dia ringkaskan solat tadi. Ringkas sangat, sembahyang kejap aja. Lalu dia kata, kalaulah bukan kerana aku fikir korang akan anggap aku sembahyang tu nak panjangkan sembahyang kerana nak lengahkan masa pembunuhan aja. Kalaulah aku bimbang apa nama ni, kalau tak kerana bimbang kau fikir begitu, fikir orang Islam ni banyak helah ni, maka aku tak akan sembahyang. Aku tak akan sembahyang panjang, aku sembahyang pendek aja supaya korang tak fikir aku ni nak lengahkan masa. Baik. Lalu apabila dah di dekat dengan nak dipancung, Khabbab dia berdoa, ya Allah, aku serahkan urusan ni kepadamu. Dia sebut seorang-seorang, aku serahkan urusan nama sekian, nama sekian, nama sekian. Abu Sufyan yang ada pada masa tersebut, dia tunduk. Dia tunduk, sungguh-sungguh lah. Orang pelik sebab dia Perdana Menteri. Perdana Menteri Mekah menggantikan siapa? Menggantikan Abu Jahal kan. Selepas Abu Jahal mati dalam perang Badar, yang gantikannya adalah Abu Sufyan. Baik. Jadi Abu Sufyan dia tunduk. Lalu orang tanya, apa hal pula nak Perdana Menteri tunduk begitu? Dah, seolah-olah macam ada satu benda yang lalu ke atas. Dia kata, korang tak tahu apa yang aku rasa. Abu Sufyan walaupun dia musyrikin masa tu, belum Islam, tetapi dia tahu tentang kebenaran. Dia tahu tentang Nabi Muhammad. Dia cerita betul kepada Raja Hercules kan, jumpa kerajaan Rom. Dia cerita. Sebab apa dia cerita? Dia cerita benar. Kerana dia kata takut nak menipu, nanti orang kata orang Arab ni kuat menipu. Jadi dia cerita benar pasal Nabi. So dia tahu pasal Nabi SAW dan sebagainya. Dia tahu benda tu betul, tapi masih lagi belum terbuka hati nak peluk Islam. So dia tunduk. Dan hasilnya apa dia? Orang yang didoakan oleh Khabbab supaya Allah ambil tindakan terhadap orang-orang yang dinamakan tu, dan betul terjadi, mereka semua terbunuh dalam peperangan. Jadi yang selamatnya siapa? Abu Sufyan kan. Pasal Abu Sufyan dia sempat tunduk. Dia bimbang kok malaikat libah pedang masa tu. Jadi dia sempat tunduk lah. Okey. Jadi peristiwa itu berlaku di Tan'im. Baik. Sekarang kita dalam perjalanan ke Hudaybiyah, jalan dia agak panjang. Dulu jalan dia tak ada panjangan, tapi banyak yang tutup dan juga laluan-laluan yang baik ke jalan. So dia punya laluan dia agak jauh sikit ke Hudaybiyah, lebih kurang 22 km panjang dia. Dan Hudaybiyah ini menjadi satu tempat miqat yang ditentukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Tan'im kepada penduduk Mekah. Okey, Tan'im adalah tempat yang paling miqat paling dekat, iaitu lebih kurang dalam 10 kilo aja. Kemudian Ji'ranah lebih kurang dalam 50 kilo, 58 kilo, dan yang tengah-tengah ialah Hudaybiyah. Baik. Hudaybiyah asal juga dikenali sebagai nama Asy-Syumaisi. Hello, masih dengan saya? Asy-Syumaisi. Masih tak nampak orang kan? Baru nampak orang. Baru nampak. Baru nampak. Tadi tak nampak tak ya? Tadi tak nampak. Saya nampak kan? Baik. Okey. Asy-Syumaisi antara nama kepada Hudaybiyah sebelum daripada ini, dan masih lagi digunakan nama Asy-Syumaisi. Hudaybiyah tempat miqat ditentukan oleh Nabi dan juga disebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan tentang perjanjian yang berlaku di antara Nabi SAW dengan umat Islam, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bermula daripada ayat surah Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum
ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah SWT sebut bermula ayat tu, Allah sebut benarlah mimpi Nabi SAW, mimpi Rasulullah, yang mana kamu semua pasti akan memasuki kota Mekah insya Allah aminin, dalam keadaan aman, tenteram, tak ada berlaku pergaduhan, tak ada berlaku peperangan. Muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan Allah kata apa dia? Allah kata dalam keadaan kamu akan bercukur, maknanya boleh lakukan ibadat lah, ibadat umrah, ibadat haji. Wa muqassirin, dan juga ada yang bergunting. La takhafun, masa tu tak adalah benda yang takut, tak ada benda yang kita takut. Rehan. Sana rehan besar. Rehan besar. Ambil gambar. Baik. Nabi SAW diceritakan oleh Allah, dirakamkan dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi bermimpi. Apa yang Nabi mimpi? Nabi mimpi Nabi tawaf di Baitillah dan Nabi tahallul bercukur di kawasan Bukit Marwah. Baik. Lalu bila diceritakan kepada para sahabat, diceritakan ini kalau kita bab mimpi, kalau kita mimpi apa-apa, untuk takbir tafsir mimpi perlu ataupun adab dia, pertama jangan cerita pada orang lain, dan cerita pada umum. Ni bubur dalam Facebook, bubur dalam story post apa semua kan. Bagi tahu dia mimpi, aku mimpi naik buaian. Apa maksud dia? Memang ramai kaki bahagian tu. Nabi sebut mimpi berada seumpama di kaki burung, yang mana kalau ditafsirkan dia akan jadi sebagaimana yang ditafsirkan. Itu bimbanglah. Jadi hati-hati, cerita pada orang tak boleh. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, bila dia mimpi, bila Nabi Yusuf bermimpi, Nabi Yusuf dinasihatkan oleh bapa dia apa dia? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaida. Jangan ceritakan walaupun kepada saudara kandung kamu sendiri. Itu ada. Walaupun kita adik-beradik kita, tapi kita biasa aja mimpi kemudian kita cerita pula mimpi kita. Ada orang yang boleh kita ceritakan mimpi. Nabi Yusuf dia cerita pada bapa dia je, dan nasihat daripada bapa dia, jangan cerita pada itu. Kalau adik-beradik, apatah lagi orang luar, tak payah nak cerita, melainkan kepada orang yang kita percaya sebagaimana Nabi Yusuf dia cerita pada bapa dia. Di antara yang dia percaya bapa dia sebab Nabi kan. Sebab Nabi. Jadi siapa saja yang kita yakin dan percaya pada dia, maka kita cerita, terutamanya kepada pentakbir mimpi, orang yang takbir mimpi. Orang yang takbir mimpi. Mungkin siapa yang boleh mentakbir mimpi? Pertama, orang yang takbir mimpi ni anugerah daripada Allah. Anugerah. Orang yang boleh tafsir mimpi, kehebatan dia boleh tafsir mimpi, mampu tafsir mimpi adalah anugerah Allah. Bagaimana Nabi وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ. Nabi Yaqub dia sebut apa dia? Itulah mimpi tadi yang Allah kurniakan kepada kamu, dan Allah akan ajarkan takbir mimpi itu kepada siapa yang dia nak. Wa yu'allimuka, Allah akan ajar kamu. Jadi takbir mimpi itu daripada Allah. Cuma dia punya ada kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah ataupun dia panggil ciri-ciri orang yang boleh takbir mimpi. Pertama, dia orang yang mahir dengan Quran. Orang yang mahir dengan Quran. Lepas tu saya pernah sebut, kongsikan semalam, saya punya guru saya guru dengan Ustaz Amdan lah, belajar dulu. Bukan Ustaz Dan dia bukan Kristen lah. Ustaz Dan dengan Ustaz Komar. Ustaz Dan dengan Ustaz Komar, silap. Ustaz Amdan dia jamiah satu lagi, saya jamiah Clifton, kawasan Kayangan. Okey, tu muzium Amudi. محمد احنا نمشي على طول الى الهديبيه صح؟ انت دحين انت تمشي على طول الهديبيه. ماشي. اوكي.
disebut apa dia? Okey, saya punya guru saya yang buat daurah Al-Quran, dia mahir ilmu Al-Quran, Maulana Kamaluddin Al-Mustarsyid, dan dia mengajar Sunan Tirmizi pada saya. Begitu juga juzuk yang kedua Sahih Bukhari. Baik, jadi dia antara orang yang buat daurah tafsir, yang mengajar kursus jangka pendek untuk tafsir ni selama 3 bulan lah. Kalau di sistem pengajian Deobandi, pada cuti bulan Rajab, Syaban, Ramadan, itu adalah bulan untuk kursus jangka pendek. Maknanya daurah-daurah bahagian Nazarah, bahagian apa semua kan, Quran terutamanya Quran. Baik, jadi beliau pernah saya ceritakan mimpi saya pada beliau, dan dia nampak macam tunduk menangis. Dia kata apa dia? Dia kata aku akan dilantik sebagai Syekhul Hadis dalam masa terdekat. Dia sebut gitu. Syekhul Hadis ni maknanya ketua, kalau kita ketua jabatan lah kan, bahagian pengajian Islam, bahagian hadis ni. Sebab masa tu saya punya Syekhul Hadis Habibullah As-Sindi nama dia. Maulana Habibullah As-Sindi, dia antara pimpinan Khatamun Nubuwah, pimpinan yang lawan golongan Syiah, dan dari segi sejarahnya mereka yang pegang tampuk jawatan Khatamun Nubuwah, pengurusi Khatamun Nubuwah, semua dibunuh oleh Syiah. Jadi dia punya kaitan tu pada 1, 2, 3, semua yang jadi pemimpin ketua dia dibunuh oleh Syiah pada bulan Muharram, 10 Muharram. Memang sebab di sana, kalau di Pakistan tu dia punya ada slogan dia, maaf kalau aku sebut, dia punya slogan dia kafir kafir, Syiah kafir. Tu dia slogan dia. So sebab mereka ni memang bunuh bulan Muharram, memang umat Islam di ahli sunnah wal jamaah memang kena beringat. Kopiah ni tak boleh pakai, baju kena pakai baju warna hitam supaya mengaburi mata golongan Syiah, sebab Syiah monopoli Pakistan, termasuk pemimpin dia. Baik, jadi kita on the way ke Hudaibiyah. So perjanjian Hudaibiyah tadi, kembali kepada perjanjian Hudaibiyah. Nanti bab cerita dia punya mimpi, kita cerita nak beritahu pada orang, nak tabir mimpi awal pagi. Dia punya adab dia. Okey. Berhenti habis cerita. Tentang Hudaibiyah, Nabi bermimpi dan para sahabat, Nabi ceritakan mimpi Nabi, lalu sahabat faham bahawa mimpi Nabi adalah wahyu. 1/46 daripada wahyu adalah mimpi. 1/46 cara wahyu datang adalah melalui mimpi. So bila Nabi ceritakan tentang mimpi Nabi, para sahabat teruja ni, mereka tahu bahawa mimpi Nabi adalah mimpi yang benar, mereka pun bersiap. Wahai Rasulullah, jom kita ke Mekah, kita buat umrah dan sebagainya. Lalu Nabi SAW kata, ajal, okey, kita buat persiapan. Jadi masing-masing bersiap. Dalam masa sama mereka bawa pedang. Kerana apa dia? Bimbang kokok golongan Quraisy ni berlaku dia panggil perbalahan. Tengok kiri kanan kita dah jadi padang hijau. Dulu memang pasir dia ni, kalau nak masuk dia punya ni berabuk berdebu, nak ke kandang unta. Kandang unta kan biasa dulu. Buat unta. Tompok-tompok. Okey, tengok unta. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta. Ingatlah tu unta, ya Allah. Macam tu. Itu berhari-hari sampai. Okey, hijau kan, menghijau dah sekarang. Ya Allah. Allah. Dulu pada pasir, nampak pasir macam tu. Okey, tapi kita boleh dapatkan susu unta di Hudaibiyah nanti. Okey, bila Nabi bergerak, sampailah bergerak Nabi SAW pada awalnya Nabi minta pandangan Abu Bakar. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, jom, tak apa, kita pergi aje lah. Lalu Nabi SAW sebut, imdi bismillah, imdi ataupun imdu bismillah, jom kita berjalan. Maknanya kita teruskan perjalanan kita sampai ke Hudaibiyah. Orang yang pertama dihantar oleh Quraisy, sebab dia tahu Nabi datang, orang pertama yang dihantar untuk berunding dengan Nabi SAW ialah Urwah bin Mas'ud. Masih ingat nama tu? Masih ingat tak lagi nama itu? Ingat lagi nama tu?
Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. La ilaha illallah. Yang kami 9 tu. Alah. Lupa pula. Ha? Ha? Tak cukup 10. Alah, kita pun satu. Baik jadi Urwah bin Mas'ud dihantar oleh golongan Quraisy untuk berunding dengan Nabi sebagai rundingan awal. Kemudian lepas pada itu Nabi SAW tidak dinyatakan apa butiran rundingannya sehingga Nabi sampai ke Hudaybiyah dan Nabi SAW hantar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Memang saya pandai buatkan orang tidur sebab tu saya bercakap. Bangun. Awak marah dah tu ha. Aduh. Baik. Benar bisa bercakap tidur. Okey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk berunding dengan golongan Quraisy berkenaan dengan isu kebenaran masuk ke Mekah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Mekah di bawah kekuasaan orang bukan Islam, tetapi Nabi menunjukkan adab bila kita sampai ke kawasan teritori orang, kita perlu berunding, kita perlu menghormati dia panggil tuan pemerintah kawasan tersebut walaupun bukan Islam. Baik, Nabi hantar Uthman bin Affan, tapi tiba-tiba rupanya Uthman terlambat. Dah 3 hari tak balik-balik. Rundingan apa 3 hari tak balik-balik? Lalu tersebar berita, ada unta di kandangnya di sebelah kiri sana. Ada unta di sebelah kiri sana. Baik. Lalu Nabi SAW apabila Uthman bin Affan lewat sampai ke Hudaybiyah patah balik, Nabi SAW diberitakan, tersebar berita khabar angin yang menyatakan Uthman bin Affan dah bunuh dah. Uthman bin Affan dah mati dah. 3 hari tak balik-balik lagi. Kan kita ni Dengar boleh percaya jangan. Sebab itulah kita, itu zaman tak ada WhatsApp tu. Zaman tak ada WhatsApp. Tersebar berita sehingga kan Nabi SAW panggil umat Islam, kumpulkan, dan Nabi buat perjanjian dipanggil Bai'atul Ridwan. Perjanjian ataupun aku janji sumpah setia sehidup semati untuk membela agama Allah SWT fil mansyat wal makrah. Lalu Nabi ambil setiap daripada tu bersalam dengan Nabi. Masuk kemah Nabi, orang lelaki masuk kemah Nabi bersalam. Dia menyatakan apa, nama sekian-sekian, ubayyi'uka 'alal Islam fil mansyat wal makrah. Aku berbai'ah untuk Islam sama ada dalam keadaan suka ataupun paksa. Baik, dalam keadaan senang ataupun susah bersama dengan Islam. Baik. Oleh sebab itu semua ambil perjanjian dengan Nabi, Bai'atul Ridwan, yang saya ceritakan setelah yang dipanggil oleh siapa dia? Abbas bin Abdul Muttalib, ya ashabas Samurah, dalam perang Hunain. Ingat lagi? Ingat lagi? Alhamdulillah. Okey, panjang lagi perjalanan kita. So, Nabi SAW bersalam dengan semua para sahabat dan wanita berada di luar kemah dan hanya nyatakan nama dan menyatakan ubayyi'uka 'alal Islam fil mansyat wal makrah. Baik. Tiba-tiba satu peristiwa, ada dihulurkan tangan dari luar. Dihulurkan tangan. Nabi tengok, lain macam pula tangan ni, dia punya jari apa semua kan. Nabi tanya, lelaki ke perempuan? Maka dijawab, perempuan, wanita. Nabi SAW sebut apa dia? Kenapa tak pakai inai? Itulah. Jadi saya dah buka laluan, ibu-ibu yang tu kan, inai tu Nabi suruh pakai. So nak kena beli ATM-nya abang. Awak dah beli daripada Jarona lagi. Cari dia mana ustaz inai. Rumah dia ustaz. Baik, bagus. Jadi Nabi SAW Jambi tak bersalam dengan wanita. Nabi tak bersalam dengan wanita. Tengok bas kiri tu, depo bas yang buruk-buruk yang lama-lama kan. Tengok ni. Semua depo bas ni kawasan ni, semua ni. Oh ni. Tu dia. Ya Allah, tengok kiri kanan. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Okey. So Nabi SAW berbai'ah dengan semua umat Islam, dan last sekali Nabi ambil tangan kiri Nabi
dan pegang tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, hadza min Utsman, ini mewakili Utsman bin Affan yang aku janji dengan aku. Baik. Jadi bila Nabi SAW ambil sumpah setia, aku janji dengan semua umat Islam dan mereka nak hidup semati dengan agama, nak menuntut bela kematian Uthman, tiba-tiba datanglah Ja'a Suhail bin Amru. Ja'a Suhail bin Amru. Suhail bin Amru bersama dengan Quraisy dan juga Uthman, ada kata bersama dengan Uthman, ada yang kata Uthman lambat. Lalu datang untuk apa dia? Berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi tengok Suhail datang, Nabi sebut Ja'a Suhailun ataupun Ja'a Sahlun sahhalallahu amrana. Sahal ataupun Suhail dah datang, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Sebab apa dia? Sebab nama tadi, nama membawa makna. Sebab tu kita bubuh nama anak, kalau boleh bubuh nama yang cantik lah, yang ada makna yang cantik sikit lah. Sebab dia satu doa kepada dia. Baik ya. Sebab tu saya bubuh nama anak saya, nama dia Amri Suhaili. Daripada itulah semoga Allah mudahkan semua urusan dia. Dan alhamdulillah daripada kecil lagi mudah semua urusan dia untuk menangis. Alhamdulillah. Mudah menangis. Tapi alhamdulillah dah besar dengan tak ada dah menangis sangat. Tak menangis tapi nakal lebih. Biasalah anak nombor 2 kan. Macam saya lah, anak nombor 2. Muka pun macam muka saya juga. Baik, cuma handsome bapak dia sikit lah. Bapaknya. Tak, bapak dia, cuma bapak dia handsome sikit lah. Okey. Gelak awak. Kenapa awak gelak? Kenapa awak? Jangan gelak awak. Tak kata apa pun. Tak kata apa. Okey. So, apa nama ni? Nabi tengok Suhail bin Amr datang, lalu Nabi sebut Ja'a Sahlun sahhalallahu amrana, dan kita telah pun sampai ke Masjid Hudaybiyah. Okey, sampai Masjid Hudaybiyah, turun, ikut saya, jangan pandang kiri kanan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ke satu tempat. Saya nak tunjukkan tempat berlakunya bai'atul ridwan, dan kemudian selepas tu barulah saya akan lepaskan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey? Okey ya? Okey, bismillah. Okey. Kejap. Okey, wah. Saya ingat nak buat itu.